Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan lukisan The Peasant Wedding karya Peter Bruegel The Elder di bawah subjek LMCR 3342 Kritikan Seni Tampak. Berikut merupakan ahli kumpulan 8 iaitu yang pertama A184332 di Laila Munira binti Muhammad Noor, A179619 Muhammad Yusuf bin Idris, A184307 Nurul Sakinah binti Muhammad Siddiq, A184304 Nora Anis binti Zamri, A183972 Nur Syuhada binti Ahmad Safian, dan akhir sekali ialah A184262 Aisyah Atira binti Azman. Baiklah, yang pertama kita akan lihat biografi pengkarya. Nama beliau adalah Peter Bruegel The Elder. Lahir sekitar tahun 1525 hingga 1530 di Breda, kawasan Brabant, wilayah selatan Belanda, dan mendapat pendidikan latihan seni di Antwerp. Pekerjaan pertama beliau adalah sebagai ilustrator dalam buku cetak, dan juga beliau telah berpindah ke Itali kerana dipengaruhi oleh seni Renaissance Itali. Karya dan gaya seni Bruegel ni dikenal kerana karyanya yang menggambarkan kehidupan harian, pemandangan alam dan tema agama. Dia turut juga menggambarkan ciri-ciri suasana desa dan kampung di samping suasana alam di sekitar wilayahnya. Seterusnya, beliau turut dikenali sebagai salah satu pelukis paling berpengaruh pada abad ke-16. Dan begitu, kematian beliau adalah pada 9 September 1569 di Belanda. Antara sumbangan yang beliau telah sumbangkan, karya Bruegel ni telah memberikan sumbangan yang amat besar terhadap warisan seni Flemish dan juga gaya semula jadi dan pemahaman mendalam tentang kehidupan kedesaan dalam menampilkan secara teliti mengenai desa sekeliling telah menjadi individu yang terkenal dalam sejarah seni Eropah. Yang seterusnya adalah 4 karya utama yang dihasilkan oleh Peter Bruegel. Yang pertama adalah The Rabbit Hunt Engraving pada tahun 1560, dan yang kedua adalah Landscape with the Fall of Icarus pada tahun 1560, dan yang ketiga adalah The Mall pada tahun 1565, dan yang keempat adalah The Blind Leading the Blind yang dihasilkan pada tahun 1568. Oleh itu, bagi kajian ini, kami telah memilih lukisan Peter Bruegel iaitu The Peasant Wedding pada tahun 1567, dan tema yang sesuai adalah tradisi perkahwinan petani, iaitu menggambarkan mengenai perayaan perkahwinan dalam persekitaran desa ataupun luar bandar dengan penelitian terhadap tradisi kehidupan golongan petani. Jadi karya seni ini juga menjelaskan suasana desa yang dipenuhi dengan pelbagai golongan tetamu beserta aktiviti bagi menyumbang kepada kemeriahan perkahwinan tersebut. Jadi setiap butiran yang dipaparkan seperti kelimpahan makanan dan minuman turut menggambarkan kepada ciri perayaan perkahwinan pada ketika itu. Analisis dan lukisan catatan. Yang pertama ialah tempat kejadian, di mana tempat kejadian ini pengantin perempuan berada di hadapan hiasan dinding tekstil hijau dengan mahkota kertas digantung di atas kepalanya, manakala pengantin lelaki pula tidak kelihatan. Dan perayaan atau majlis perkahwinan itu di dalam sebuah bangsal pada musim panas, dan terdapat 2 berkas gandum dengan garpu yang mengimbas kembali kerja menuai dan kehidupan petani yang susah. Selain itu, porter membawa pinggan di atas pintu yang ditanggalkan engselnya. Kemudian, terdapat 2 orang tukang bermain zigzag, seorang budak lelaki yang tidak bercabang di latar depan menjilat pinggan. Seorang lelaki kaya di hujung kanan sedang bercakap dengan seorang biarawan Fransiskan. Oleh itu, pemandangan itu dikatakan menggambarkan dengan tepat adat perkahwinan petani abad ke-16. Analisis dan lukisan catatan yang seterusnya ialah berkenaan pengantin perempuan, di mana pengantin perempuan duduk di tengah, di mana di belakangnya terdapat kain hijau tua dengan mahkota perkahwinan tradisional tergantung di atas kepalanya. Dia juga memakai mahkota yang disulamkan oleh daun. Dan pengantin perempuan, jika dilihat berdasarkan lukisan ini, sangat pasif dan tidak terlibat dalam perayaan. Duduk dengan tangan yang terlipat dengan mata separuh tertutup. Seterusnya ialah pengantin lelaki. Jika dilihat berdasarkan gambar tersebut, kita tidak nampak di manakah keberadaan pengantin lelaki tersebut. Jadi, pengkritik Gilbert 1967 dan Gustav 1937 telah berhujah bahawa pengantin lelaki
adalah pengantin lelaki di tengah-tengah lukisan itu yang memakai kot gelap dan dilihat dalam profil. Menurut White Alexander Van Mycroft, Hans 2015 telah mencadangkan bahawa mengikut adat kontemporari, pengantin lelaki tidak duduk tetapi mungkin lelaki yang menuang bir. Jadi berdasarkan lukisan tersebut, pengantin lelaki tidak dapat dihujahkan dengan lebih lanjut. Baiklah, analisis dan lukisan carta yang seterusnya ialah berkenaan dengan subjek. Jadi, domain awam di mana terdapat seorang lelaki di bahagian bawah kiri yang mungkin kelihatan menuang bir ke dalam bekas air yang lebih kecil supaya ia boleh dihantar kepada orang ramai untuk diminumnya. Seterusnya ialah dua lelaki yang memegang sejenis papan kayu dengan mangkuk rata berisi makanan. Didapati bahawa papan kayu tersebut di mana makanan dihidangkan ini adalah pintu dengan engsel besi yang masih dipasang padanya. Menurut daripada tim Art Sapien 2022, ini bukan sahaja mendedahkan kemiskinan mereka tetapi juga kebijaksanaan mereka dalam menggunakan sumber yang terbaik yang ada untuk menjadikan proses itu selancar yang mungkin. Seterusnya, subjek yang didapati dalam lukisan tersebut ialah di sebelah kanan meja dilihat seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di atas kursi bersandar tinggi. Dia adalah notary, iaitu orang yang sah menyaksikan perkahwinan itu. Dan akhir sekali ialah kita tengok pada lelaki yang berpakaian coklat kelabu, iaitu seorang lelaki itu adalah seorang Sami Franciscan yang mungkin berada di sana untuk memberkati pasangan baru itu. Seterusnya ialah elemen seni yang terdapat dalam lukisan tersebut, iaitu yang pertama ialah garisan. Garis tersirat. Garis tersirat di mana garis tersebut ialah garis terputus-putus yang dilengkapkan oleh penonton kerana konteks karya. Seterusnya ialah garis psikologi di mana apabila melihat wajah orang ramai, kita boleh lihat garis psikologi dengan mudah. Garis psikologi ini mewujudkan hubungan antara kesan mental dan emosi antara watak lukisan. Sebagai contohnya, orang ramai makan makanan mereka dengan kelaparan dan keikhlasan wujud di wajah mereka, iaitu dikatakan sebagai garis psikologi. Seterusnya ialah garis menegak di mana garis menegak ini digunakan untuk menunjukkan kestabilan dan menentang graviti. Sebagai contohnya, dua catatan yang menerangkan ketinggian bansal pada lukisan tersebut. Seterusnya ialah garis mendata. Garis mendata yang dilukis berdasarkan lukisan tersebut menunjukkan pasif seperti meja makan yang terletak pada paksi mendata dan orang ramai duduk di sekeliling meja. Seterusnya ialah garis perpenjuru di mana yang membawa makna pergerakan, arah dan tindakan. Jadi garis perpenjuru yang kita lihat di dalam lukisan tersebut ialah mereka yang membawa makanan, orang yang mengedarkannya, yang mengisi wen atau yang cuba masuk ke dalam. Itu adalah dikategorikan sebagai garis perpenjuru. Elemen seni yang seterusnya berdasarkan lukisan tersebut ialah warna. Warna dimasukkan dengan sifat cahaya yang ditentukan dan warna juga boleh merujuk sebagai kepada sifat objek-objek atau bahan-bahan yang ditentukan oleh jenis panjang gelombang yang dipantul, dihantar atau dipancar. Selain itu, warna juga adalah persepsi visual yang dihasilkan oleh cahaya yang dilihat melalui mata manusia dan merupakan ciri-ciri yang penting dalam kesenian kehidupan seharian kerana warna dapat mempengaruhi suasana, ekspresi dan juga persepsi. The Peasant Wedding adalah salah satu lukisan terkenal oleh Peter Bruegel, The Elder, yang dicipta pada tahun 1567. Jadi dalam lukisan ini, Bruegel menggambarkan suasana perkahwinan di kalangan petani di luar bandar pada abad ke-16. Penggunaan unsur seni termasuk warna dalam lukisan ini mencerminkan kemahiran artistik Bruegel, iaitu nilai kontras antara dua warna yang menjadikan warna dalam lukisan tersebut kelihatan berbeza. Berdasarkan lukisan yang telah dilukis, terdapat wajah yang lebih dekat dengan tempat yang dilihat penonton lebih jelas, tetapi bukan mereka yang berada lebih jauh. Secara umumnya, lebih daripada satu warna yang digunakan
yang digunakan dalam lukisan tersebut seperti biru, hijau, merah dan sebagainya. Warna-warna yang digunakan sebagai pengganti kepada warna asas. Di dalam lukisan tersebut, kita mendapati bahawa penggunaan warna coklat atau brown digunakan untuk menekankan bahawa lukisan yang lama serta penggunaan warna tersebut, dan ini merupakan warna dominan bagi imej atau lukisan ini. Seterusnya, terdapat juga warna sejuk yang digunakan oleh Bruegel, iaitu warna hijau dan biru yang ada pada salah seorang pengangkat makanan. Akan tetapi, warna analog juga digunakan dalam lukisan tersebut seperti coklat, merah dan hijau. Berdasarkan di dalam lukisan tersebut, warna-warna seperti ini menjadi gelap kerana di dalam bilik tersebut tidak mempunyai cahaya. Bukan itu sahaja, Bruegel juga menggunakan penggunaan kontras warna untuk menyerlahkan elemen-elemen yang tertentu dalam lukisannya. Sebagai contohnya ialah warna terang digunakan di sekeliling muka atau badan untuk menunjukkan watak yang penting di dalam lukisan tersebut, bahkan juga untuk menarik perhatian penonton ke kawasan tersebut. Selain itu, pemilihan warna untuk menggambarkan fabrik atau pakaian di dalam lukisan ini, di mana watak-watak ini telah diwarnakan dengan pelbagai warna oleh Bruegel. Jadi, Bruegel telah berhati-hati dalam memilih warna untuk menggambarkan tekstur dan juga kualiti pakaian yang dipakai oleh wataknya. Di samping itu, warna yang digunakan untuk menggambarkan landscape dan pemandangan di sekitar majlis perkahwinan, iaitu warna hijau untuk mencipta dan menceritakan bahawa majlis tersebut berada di luar bandar yang indah serta menyediakan konteks visual untuk adegan perkahwinan. Dan akhir sekali, melalui kombinasi pemilihan warna yang telah dilakukan oleh Bruegel terhadap lukisannya telah menyebabkan beliau berjaya mencipta karya seni dan lukisan dengan perincian nuansa yang bersesuaian serta menghidupkan suasana perkahwinan petani pada abad ke-16 dalam imej yang berwarna-warni. Bukan itu sahaja, pemilihan warna pada nada dan suasana keseluruhan di dalam lukisan tersebut juga sangat penting bagi Bruegel supaya dapat signifikan untuk mewujudkan suasana, menonjolkan aspek tertentu dengan adegan dan menyampaikan mesej atau makna yang tertentu kepada penonton. Elemen seni yang terakhir iaitu ruang, di mana dalam lukisan The Peasant Wedding karya Peter Bruegel the Elder, penggunaan ruang adalah salah satu elemen seni yang menarik untuk dikenal pasti. Oleh itu, maksud ruang dalam seni visual adalah jarak antara dua objek yang menjadikan kawasan objek itu satu keluasan dan kelebaran saiz. Beberapa penggunaan elemen seni iaitu ruang yang digunakan dalam lukisan ini adalah Bruegel menggunakan teknik yang berbeza seperti saiz relatif dan perspektif linear untuk mencipta ilusi kedalaman iaitu garisan tertumpu yang muncul daripada objek dan aksara di latar belakang ke arah titik fokus yang membantu mewujudkan ruang yang kelihatan lebih dalam. Penggunaan gambar perspektif linear kelihatan seperti 3D yang menambahkan orang pada gambar kerana untuk memperjelaskan lebih ramai orang. Dengan cara ini, orang yang lebih dekat dengan kita dilukis lebih besar dan jelas, tetapi mereka yang jauh tidak nampak. Seterusnya, berdasarkan lukisan tersebut, terdapat penciptaan ilusi ruang wujud dengan pertindihan angka. Sebagai contohnya, di sebelah kiri gambar, terdapat beberapa orang cuba masuk ke dalam dan mereka kelihatan kecil kerana jauh. Tetapi kita masih boleh memahami bahawa terdapat pertindihan yang berlaku dalam lukisan tersebut. Seterusnya ialah penggunaan ruang negatif, di mana Bruegel menggunakan ruang negatif di sekeliling objek dan aksara untuk menentukan sempadan antara elemen visual, dan ini telah membantu membentuk objek dan menyediakan struktur visual. Akhir sekali, penggunaan ruang dalam sebuah lukisan dapat membantu mewujudkan realisme dan membolehkan penonton merasai kedalaman serta dimensi dalam adegan perkahwinan petani yang digambarkan. Penggunaan ruang yang bijak oleh Bruegel juga menyokong naratif dengan menyediakan konteks dan hierarki visual kepada unsur-unsur yang berbeza dalam lukisannya.
Oleh itu, dalam lukisan The Peasant Wedding oleh Peter Bruegel the Elder, penggunaan ruang adalah elemen seni yang sangat penting dan Bruegel menerangkan kemahirannya mencipta ilusi kedalaman dan dimensi melalui pelbagai teknik yang menggunakan ruang dalam karyanya. Penggunaan ruang dalam lukisan ini bukan sahaja mencipta keindahan visual, malah memperkayakan naratif lukisan tersebut dengan memberikan konteks yang mendalam kepada adegan perkahwinan petani. Dan Bruegel juga berjaya mengarahkan perhatian penonton melalui ruang yang terbentang dalam lukisan yang membolehkan mereka merasai kedalaman dan kerumitan peristiwa yang digambarkan. Prinsip seni, ia menggambarkan suasana perkahwinan luar bandar yang meriah dengan ramai tokoh yang terlibat dalam pelbagai aktiviti. Perhatian Bruegel terhadap perincian jelas kerana dia menangkap interaksi, emosi dan ritual untuk peserta. Lukisan itu dipenuhi dengan pergerakan yang meriah dan menawarkan gambaran tentang adat, tradisi dan dinamik sosial kepada kehidupan petani pada abad ke-16. Melalui komposisi yang rumit, penggunaan warna dan cahaya yang mahir, lukisan itu mencipta naratif yang lebih menarik perhatian penonton untuk meneroka adegan itu dengan lebih lanjut. Yang pertama adalah pergerakan. Ilusi pergerakan atau kehadiran unsur-unsur yang memberi kesan pergerakan dalam sesebuah karya seni. Lukisan itu sendiri adalah imej pegun. Artis berjaya menyematkan elemen yang memberi kesan pergerakan atau dinamik tertentu. Susunan watak dan objek membawa mata penonton ke sekeliling kanvas. Ia menangkap tenaga dan keseronokan acara tersebut. Watak yang terlibat dalam perbualan memaparkan gerak isyarat seperti menunjuk, melambai atau condong ke arah satu sama lain. Ia menekankan pelibatan mereka dalam interaksi sosial. Yang kedua adalah harmoni. Keharmonian dalam seni merujuk kepada perpaduan dan keseimbangan antara unsur seni yang berbeza dalam sesebuah karya. Artis biasanya menggabungkan tone hangat dan bersahaja daripada hijau gelap kepada coklat hangat dan kuning yang diredam. Pemilihan warna-warna ini bukan sahaja menggambarkan suasana perkahwinan luar bandar, tetapi juga mewujudkan rasa keintiman, kesederhanaan dan keharmonian. Nada tanah menyumbang kepada imej perayaan petani yang ringkas sambil mencipta keharmonian visual yang menyatukan pelbagai elemen dalam lukisan. Yang ketiga adalah irama. Irama visual mewujudkan perasaan pergerakan atau corak berulang yang memberi kehidupan dan dinamik kepada kerja. Ini termasuk pengulangan motif. Bruegel menggunakan pengulangan motif tertentu dalam lukisan seperti motif pakaian, muka atau aktiviti tertentu. Aktiviti yang digambarkan seperti menari, penyediaan makanan atau pergerakan watak-watak. Ia mewujudkan irama visual yang mencerminkan dinamik sambutan perkahwinan. Seterusnya, postur badan iaitu watak yang berulang dengan cara tertentu boleh mencipta corak atau irama. Contohnya, postur tarian atau pergerakan tangan tertentu yang dilihat dalam beberapa watak boleh memberikan irama visual. Seterusnya kita lihat kepada tafsiran makna bagi lukisan The Peasant Wedding.
Di dalam lukisan tersebut, pelukis telah memaklumkan terdapat 5 tafsir yang tersirat dalam lukisan tersebut. Antaranya ialah yang pertama, perayaan kehidupan petani. Lukisan Bruegel ini meraikan pelbagai aspek kehidupan luar bandar yang mudah dan menggembirakan. Para petani menunjukkan telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti, menikmati muzik, menari dan berpesta. Tafsiran yang kedua pula ialah kesaksamaan sosial. Pelukis ini telah mencerminkan rasa kesaksamaan sosial di kalangan petani. Pelbagai orang dari pelbagai latar belakang dan umur berkumpul untuk meraihkan perkahwinan tersebut. Tafsiran yang ketiga adalah sambungan kepada alam. Lukisan ini latarnya termasuk landscape desa dan banyak butiran yang berkaitan dengan pertanian, mengukuhkan hubungan antara petani dan tanah yang mereka kerjakan. Seterusnya, kitaran kehidupan. Lukisan itu merakamkan pelbagai peringkat kehidupan daripada peringkat kanak-kanak yang sedang bermain sehinggalah warga emas yang menyertai perayaan tersebut. Pewakilan kitaran ini mungkin melambangkan kesinambungan kehidupan dan pewarisan. Tafsiran yang terakhir ialah unsur satira. Dalam lukisan The Peasant Wedding, seseorang boleh menemui gambaran lucu dan berlebihan tentang watak dan aktiviti tertentu. Unsur-unsur ini menambah lapisan ulasan tentang tingkah laku manusia dan norma masyarakat. Penilaian hasil karya. Lukisan atau karya yang dilukis oleh Peter Bruegel the Elder memberi gambaran yang berunsurkan manusia dengan dunia alam kerana ilmu tekstual pula lebih terbuka sebagai objektif, rasional dan saintifik. Dalam karya Peter Bruegel, The Elder telah menghidupkan semula gaya gotik sebagai titik tolak untuk seninya yang sangat kompleks dan asli. Karya seni beliau sepanjang hidupnya menggambarkan seni utara sangat dipengaruhi oleh gaya Itali bagi tujuan pengajian, namun beliau bebas melakukan karyanya kerana minat yang mendalam mengenai artistik. Karya ini merujuk kepada tujuan hasil lukisan atau mengenai perkahwinan merupakan satu kegiatan atau perbuatan yang dianggap murni. Penilaian hasil karya ini juga menjelaskan suasana desa yang dipenuhi dengan pelbagai golongan tetamu beserta aktiviti bagi menyumbang kepada kemeriahan perkahwinan tersebut. Karya yang dihasilkan sangat meluas dari pelbagai aspek seperti aspek perkara, visual, karya kreatif, komposisi, sosial, simbolisme, penggunaan warna dan genre lukisan. Dalam penilaian karya ini mendapati lukisan itu berukuran kira-kira 118 kali 160 cm dan kini ditempatkan di Museum Kunsthistorisches di Vienna. Untuk kesimpulan, secara kesimpulannya yang dapat kita peroleh daripada kajian mengenai lukisan The Peasant Wedding pada tahun 1568 karya Peter Bruegel the Elder merupakan salah satu lukisan yang utama sepanjang karya beliau yang menghubungkan manusia dan dunia alam yang realistik. Lukisan ini dilukis berlandaskan beberapa prinsip seni iaitu pergerakan, harmoni dan irama, dan ditambah pula dengan aspek lain iaitu sudut visual, gaya kreatif, komposisi warna, bentuk, sosial, penggunaan warna dan genre lukisan.